Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari kata Abu Hurairah kami berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya kepada para sahabat. Nabi tanya, man asbaha minkumul yawma saim. Nabi tanya, siapakah hari ini di kalangan kamu yang dia berpuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayah-ayah muslimin hadirin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan banyak-banyak terima kasih, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kelapangan usia kepada kita, dan alhamdulillah tengah hari ini dapat sama-sama kita bertemu, sama-sama kita nak buktikan kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menyahut seruan daripada Allah di dalam surah Al-Jumu'ah. Orang-orang yang beriman pada hari Jumaat diseru kepada kita untuk menunaikan ibadah solat pada waktu tengah hari, waktu zuhur. Dan kita meninggalkan jual beli kita, kita meninggalkan perniagaan kita, kita meninggalkan kerja buat kita, semata-mata kita nak buktikan kita adalah orang yang beriman. Mudah-mudahan kita adalah orang yang beriman, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah sebelum kita ke mimbar khutbah dan kita solat Jumaat, sama-sama kita ambil sedikit masa yang ada untuk kita berkongsi satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang mana menunjukkan kepada kita keperluan untuk kita tidak merasa senang dengan apa yang kita buat. Kita tak rasa leka dengan amalan yang telah kita lakukan. Kita tak rasa selesa dengan apa yang telah kita amalkan. Satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari kata Abu Hurairah kami berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya kepada para sahabat. Nabi tanya, man asbaha minkumul yawma saim. Nabi tanya, siapakah hari ini di kalangan kamu yang dia berpuasa? Ayah-ayah, ibu-ibu ayah-ayah muslimin hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi tanya para sahabat. Soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh Abu Bakar. Ana ya Rasulullah, aku puasa hari ini. Dari sudut amalan, kalau boleh kita ni jangan duk pamer sangat dekat orang apa yang kita buat. Tetapi kita akan tengok macam mana persoalan ini dijawab oleh para sahabat. Kerana apa? Kerana yang tanya tu Nabi. Maka kena jawab, kena jujur. Maka bila ditanya siapa yang berpuasa pada hari ini, kata mereka yang menjawab adalah Abu Bakar. Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah, aku puasa. Lalu kata Nabi SAW, Nabi sambung, faman tabi'a minkumul yawma jinazah. Hari ini di kalangan kamu ni yang duk kumpul dengan aku ni, siapa hari ini yang pi hantar jenazah? Tanya lagi sahabat. Semua pakat duk tengok aku hang diam. Jawab Abu Bakar, ana ya Rasulullah, hari ini aku pun ada pi hantar orang yang meninggal, mengiringi jenazah. Nabi sambung lagi. Nabi tanya,
Faman at'ama minkumul yawma miskina. Hari ini siapa yang bagi makan orang miskin? Pakai duk tengok kita ni sedekah, jangan duk cerita kat orang. Tapi Nabi tanya. Bila Nabi tanya, seorang menjawab, ana ya Rasulullah. Yang jawab tu siapa? Orang yang sama, Abu Bakar. Nabi teruskan lagi soalan kepada para sahabat, pertanyaan kepada para sahabat. Faman 'ada minkumul yawma faman 'ada minkumul yawma marida. Di antara kamu hari ini, kata Nabi, siapa yang pergi ziarah orang sakit? Orang yang sama jawab, ana ya Rasulullah. 4 pertanyaan daripada Nabi dan 4 jawapan daripada seorang orang yang sama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama apa yang saya nak bawa daripada hadis ni? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi SAW. Abu Bakar confirm syurga. Ayah-ayah, tuan-tuan, tak payah duk pening kepala. Tak payah duk nak perbahasan panjang-panjang. Tak payah duk nak fikir lebih-lebih. Abu Bakar confirm syurga. Sebab apa? Dia mendapat jaminan daripada Rasulullah SAW. Satu ketika, Nabi duduk di dalam satu taman, satu kebun. Nabi duduk dekat dengan perigi yang dikatakan Telaga Aris, Telaga Khatam. Abu Musa, dia jaga dekat pintu. Dia tak mau bagi siapa masuk, tak mau bagi siapa kacau Nabi. Bila mana ada yang mengetuk daripada luar, lalu ditanya, siapa engkau? Maka yang berada di luar mengatakan, aku Abu Bakar. Abu Musa kata, tunggu Ustaz, aku nak pergi jumpa dengan Nabi, aku nak tanya Nabi boleh masuk ke tak? Pergi jumpa dengan Nabi, Nabi kata, bagi masuk, izinkan dia masuk, wa abshirhu bil jannah. Abshirhu bil jannah. Kabarkan kepada dia, dia ni masuk syurga. Abu Bakar confirm syurga. Tetapi walaupun dia telah mendapat jaminan syurga, inilah madrasah Nabi SAW. Nabi SAW satu ketika, yang dirahmati Allah sekalian, Aisyah dia bangun daripada tidur, dia tersedak. Dan dia meraba-raba tempat tidur Nabi, dia cari Nabi tak ada. Dia raba-raba, dia terpegang kaki Nabi, yang waktu itu Nabi dalam keadaan solat. Ditanya kepada Aisyah, sebab Nabi ni dia gigih solat. Nabi ni dia sungguh-sungguh menunaikan solat pada waktu malam. Aisyah tanya, ya Rasulullah, sebab apa yang kau ni kalut sangat nak sembahyang banyak-banyak, sedangkan Allah ampun kau dulu dan yang akan datang? Apa kata Nabi SAW? Tidakkah perlu aku menjadi hamba yang bersyukur dengan apa yang Allah bagi kepada aku? Inilah madrasah Nabi SAW. Sebab itu kita tak pelik lahirnya seorang manusia yang disebut, kalau kita tengok dalam kitab sejarah, satu pujian kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidaklah matahari itu menyinari, tidaklah bulan itu menerangi di atas kepala umat manusia setelah mana para Nabi dan para Rasul, melainkan orang yang paling mulia setelah Nabi dan para Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayat dirahmatullah sekalian, dapat jaminan syurga daripada Nabi SAW. Tetapi dia terus konsisten untuk mendapat sebanyak mungkin ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar ni bukan calang-calang, ayat dirahmati Allah sekalian. Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Orang yang paling berjasa kepada aku dari sudut persahabatan adalah Abu Bakar. Orang yang paling berjasa kepada aku dari sudut harta adalah Abu Bakar. Kalaulah aku boleh mengambil seorang khalil, seorang kekasih, nescaya aku akan mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni sahabat Nabi, khalifah kita, Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Puji-pujian dihemburkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, tetapi dia tidak dilalaikan dengan pujian tersebut.
tetapi dia bersungguh untuk meneruskan kebaikan, untuk meraih sebanyak mungkin pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi kata kalau ditimbang berat iman Abu Bakar dengan penduduk dunia, berat lagi iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayah muslimin hadirin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah semua itu terkumpul pada seseorang melainkan dia akan masuk syurga. Ni 4 benda ni yang kita sebut tadi ni. Yang kita sebut hadis ni, kata Nabi, tidaklah berkumpul 4 kebaikan ni pada seseorang melainkan dia akan masuk syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab 4 amalan ni 4 amalan yang sangat terpuji. Ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, yarhamkallah. Yang mana ayah yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama Nabi tanya, siapa yang berpuasa? Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita ni puasa, tapi kita puasa bila? Bulan Ramadan. Jangan tanya orang lain, tanya saya pun payah tuan-tuan sekalian nak puasa. Hari Isnin, Khamis ni Allah berat nak puasa. Tambah-tambah jenis geng makan kari ni payah nak puasa. Duk teringat ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu siapa yang ada kekuatan untuk berpuasa sunat, ikutlah Isnin, Khamis ke, ambil tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Sebab antara sunnah Nabi SAW, Nabi puasa pada setiap Isnin dan Khamis. Nabi suka ambil dua tu. Kata Nabi SAW, amal-amal manusia akan diperiksa pada setiap hari Isnin dan hari Khamis. Dan aku suka bila mana amalan aku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, siapa ada kesempatan selain daripada bulan Ramadan, yang tu memang wajib dah untuk kita. Siapa ada kesempatan untuk puasa Isnin Khamis, puasa. Di samping kita kena istiqamah dengan puasa sunnah yang lain. Macam mana? Puasa, contoh puasa sunnah yang lain. Contoh Tasu'a, Ashura, puasa 9 Zulhijjah. Yang tu puasa-puasa yang digalakkan kepada kita. Dan kelebihan puasa, semua maklum daripada hadis Qudsi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan manusia adalah untuknya melainkan puasa. Dan aku yang akan balas ganjaran tersebut, kebaikan orang yang berpuasa, aku yang balas. Sebab itu tuan-tuan, ada kesempatan puasa tuan-tuan. Untuk diri saya, untuk kita semua, ada kesempatan kita puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, Nabi tanya para sahabat tadi ni, yang dijawab oleh Abu Bakar, siapa hari ni yang pi menziarahi kematian, yang mengiringi kematian? Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, antara sunnah Nabi SAW, galakkan kepada kita yang kadang-kadang kita suka buat tak reti tuan-tuan. Saya perasan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang ada selepas solat Jumaat, kadang-kadang selepas solat Maghrib, solat Isya, pengurusi ataupun AJK masjid, dia buat pengumuman. Dia kata, tuan-tuan, siapa yang ada masa, siapa yang ada kesempatan, tunggu selepas solat Isya, kita ada jenazah lelaki yang meninggal petang tadi, sama-sama kita ambil masa untuk kita solatkan. Kadang-kadang ramai orang keluar lari. Sedangkan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita pi ke Uhud, kita pi umrah, kita pi haji, antara tempat yang kita ziarah adalah Jabal Uhud. Yang mana kata Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata, barang sesiapa yang menyaksikan jenazah, pi tengok jenazah sehingga mensolatkan jenazah, diberikan kepadanya 1 qiraat. Besar mana qiraat tu? Besar Bukit Uhud tu. Dia kata kecil lah Ustaz, besar Bukit Uhud. Sebab apa yang dia kata kecil? Sebab dalam pandangan dia, pemikiran dia, Bukit Uhud, orang yang duk panjat dekat Bukit Uhud tu, kawasan Bukit Uhud tu, yang orang duk ragas panjat tu, dia ingat yang tu Bukit Uhud. Bukit Uhud bukan yang tu. Yang tu bukit orang kata pemanah. Yang Bukit Uhud tu yang belakang, yang besar tu.
Kalau kita tengok bukit tu, bayangkan kalau Allah jadikan mai untuk kita. Banyak tak? Banyak. Kata Nabi, siapa yang nak dapat satu qirat tu, sembahyang jenazah. Tapi hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, minta maaf lah saya sebut. Kadang-kadang tambah-tambah di kampung masih ada lagi. Masa nak iring jenazah tu, Masya Allah, macam YB mati tu. Punya ramai dengan kereta, dengan motor. Tengok sembahyang 20 orang. Ni rugi tuan-tuan, rugi. Sebab itu kena didik dengan solat jenazah. Satu qirat kata Nabi SAW. Ajak anak-anak kita juga dengan solat jenazah. Tuan-tuan, tak payah pun tuan-tuan. Ajak anak kita umur 7 tahun pun, 2-3 kali dia pergi solat, insya-Allah dia dah dapat benda tu. Pertama sekali kita suruh angkat takbir, baca Al-Fatihah. Lepas tu angkat takbir, selawat. Lepas tu angkat takbir, baca doa. Janganlah ajak panjang-panjang. Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu pun sudah. Angkat takbir, tunggu sehingga tu imam bagi salam. Benda mudah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Sebab itu anak-anak juga perlu diajar. Ni kadang-kadang mak saudara dia meninggal, pak saudara dia meninggal, kita tak ajak anak-anak kita untuk solat jenazah. Ni kerugian yang besar. Ni satu benda yang rugi. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ambil kesempatan tu. Dan yang kedua, kata Nabi SAW, iaitu orang yang mana daripada solat sehingga dikebumikan jenazah. Dia tengok jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Kata Nabi, dia dapat satu lagi qirat di sisi Allah. Dapat 2 qirat. Kata Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ambil kesempatan ni. Ni kita kalau dekat Mekah tuan-tuan, kita solat. Sebenarnya orang yang pergi Mekah ni, dia dah dididik setiap kali lepas habis waktu ada jenazah, dia akan solat jenazah. Tapi sayang tuan-tuan, balik mai kat Malaysia, dia tak sembahyang jenazah. Hatta kadang-kadang ahli keluarga dia sendiri. Tapi hari ini alhamdulillah kita tengok tuan-tuan, hari ini kita tengok dah ada perkembangan. Kita tengok hari ini ahli keluarga daripada orang perempuan pun dah mula solat. Sebab itu tak ada masalah tuan-tuan. Kalau nak sembahyang jenazah kat rumah pun tak ada masalah sebenarnya. Dan sebelum nak pergi jauh, mungkin isteri dia tak boleh untuk keluar daripada rumah dengan halangan. Mungkin ada ayah dia yang lumpuh, mungkin ada mak dia yang dah uzur. Boleh sembahyang di rumah, tidak ada masalah. Cuma kita ni jarang praktikkan benda tu. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, bila Nabi tanya para sahabat, siapa di kalangan kamu yang hari ini bagi makan orang miskin? Tuan-tuan, bila sebut tentang sedekah, maka kalau boleh seperti mana yang kita ni diajar, memberi tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui. Tetapi Abu Bakar dia terpaksa untuk menyebutkan dia adalah orang yang memberi makan fakir miskin. Sebab yang tanya dia adalah Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku hari ini ada bagi makan kepada orang miskin. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di dalam doa yang mana dibaca oleh Nabi SAW, antara doa yang Nabi baca, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Yang mana kata Nabi SAW dalam doa ni, ya Allah, aku minta kepada engkau, ya Allah, mudahkanlah aku ni untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Kebaikan ni banyak sangat kebaikan yang kita boleh buat atas muka bumi ni. Banyak sangat amalan kebaikan. Tapi kalau yang kita tengok daripada doa Nabi, apa yang Nabi doa dan apa yang Nabi highlight, wa hubbal masakin, bagilah aku ni kekuatan dalam ibadat, dalam amalan untuk mencintai orang miskin. Sebab itu timbul hadis yang lain tentang orang miskin, kelebihan orang miskin. Timbul doa Nabi supaya dikumpulkan dengan orang miskin. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kita hidup atas muka bumi ini ujian. Yang kaya ujian, yang miskin pun ujian. Yang kaya Allah uji dia dengan harta yang dia ada, yang miskin Allah uji dia dengan tak ada apa-apa. Dan kita jangan duk tuduh orang, dia ni susah pasal malas, jangan tuduh orang.
Sebab kadang-kadang tuan-tuan, ada orang yang rajin dia dengan usaha dia, tapi dengan kemampuan akal dia, kemampuan tenaga dia, Allah kadarkan rezeki dekat dia tak macam kita. Saya selalu bawa contoh tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Saya ada seorang kenalan kakak ni dekat Kedah. Dia ni tuan-tuan SPM pelajar terbaik. Peringkat sekolah dia lah. Dia masuk ke UKM anugerah dekan berapa kali dapat. Cemerlang, tetapi Allah uji dia, dia tak dapat kerja kerajaan, dia tak dapat kerja yang bagus-bagus. Dia kerja dekat sebuah sekolah agama rakyat. Tuan-tuan, masa saya kenal dia dulu, gaji dia 800. 15 tahun lepas. Baru-baru ni, lebih kurang 2-3 bulan lepas, saya pergi jumpa dia, saya kata, Kak, macam mana gaji? Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, naik lah, ni dah 1,500 dah. Baru 1,500. Dah 20 tahun dah kerja. Sekolah agama rakyat. Tapi mengaji cerdik. Kawan saya tuan-tuan, kawan saya mengaji ni, aduh tak tahu nak kata lah. SPM tu nasib baik ada bahasa Melayu tu yang ada juga sijil keluar. Mengaji ni tuan-tuan memang teruk. Ni kita cerita betul, mengaji ni memang out dah. Dan dia ni kerja dia masa sekolah dulu kerja lompat pagar Pantang ada pagar dia lompat, pantang dia lompat mesti ada pagar ke situ. Macam mana saya boleh tahu dia lompat pagar? Sebab lepas dia lompat, saya pula lompat. Tu yang saya tahu tu. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Tapi Allah takdirkan kepada dia. Dia ni jenis rajin cakap, pandai bersembang. Dia beramah. Tuan-tuan, Allah takdirkan hari ni jadi kontraktor. Kontraktor. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ni rezeki. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok, begitulah kehidupan manusia ni Allah atur, ada susah, ada senang untuk saling kongsi. Hari ni tuan-tuan, 2 hari lepas, dekat Sungai Petani, Allah sedih kita tuan-tuan. Ada lagi orang yang mana susah, sangat-sangat susah. Yang mana tuan-tuan, tahu kot cerita viral baru-baru ni. Dekat Sungai Petani, isteri baru bersalin 4 hari, tidur dalam kereta dengan anak seorang yang demam. Lahir anak kembar seorang meninggal. Tidur dalam kereta tak ada tempat. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita ada zakat, kita keluarkan. Tengok orang susah, kita bantu. Saya teringat kata-kata Abang Boceh. Abang Boceh. Dia kata apa? Orang yang susah ni bukan pasal apa? Pasal keluarga dia tak ambil tahu pasal dia. Pasal jiran dia tak ambil tahu pasal dia. Kawan-kawan dia tak ambil tahu pasal dia. Sebab itu tuan-tuan, kita ada keluarga, kita cakna keluarga kita. Kita ada kawan, cakna kawan kita. Kita ada jiran, kita cakna masyarakat kita. Mudah-mudahan kita dapat membantu mereka. Dan orang yang mengeluarkan manusia daripada kesulitan, mendapat janji daripada Nabi SAW, Allah juga akan memudahkan urusan dia. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Itu yang ketiga. Yang keempat, bila Nabi tanya siapa hari ini yang ziarah pesakit, dan yang menjawab ia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, satu hadis daripada Nabi SAW. Kata Nabi, apabila kamu menghadiri ataupun menziarahi orang sakit, katakanlah perkara-perkara baik kerana malaikat akan mengaminkan setiap ucapan kamu. Tuan-tuan, kalau dengar ada orang sakit, kawan kita, jiran kita, tolong. Kalau boleh, pergi ziarah dia. Cuma bila ziarah dia tuan-tuan, yang ni kita kena ambil cakna sikit. Bila ziarah pesakit, para ulama meletakkan beberapa syarat dan ketetapan. Bila pergi ziarah, okey, kita tengok apa dia punya adab untuk ziarah pesakit. Yang pertama, bila nak pergi ziarah pesakit, tengok waktu yang betul, waktu yang tepat, waktu yang sesuai. Ni pukul 7:30 pagi pergi ketuk pintu rumah kawan tu. Kawan tu baru nak makan pagi, baru nak mandi. Tak kena waktu tu. Waktu tengah hari, yang ni waktu yang tak sesuai. Waktu awal pagi, waktu tengah hari, pukul 12 lebih, kawan tu nak rehat, nak tidur, tak sesuai. Waktu mana yang tak sesuai lagi? Waktu malam. Dah lewat malam. Yang tu waktu yang tidak sesuai untuk kita ziarah pesakit. Itu yang pertama. Yang kedua, ziarah pesakit tidak mengambil masa yang lama. Dia kata, mai jauh, takkan nak duduk setengah jam. Tuan-tuan, orang sakit ni bukan suka duduk lama-lama. Kita kalau sakit pun rimah sebenarnya.
Bukan kata orang main melawat. Kadang-kadang orang telefon pun kita rimas sebenarnya. Sebab itu ulama' sebut, yang mana bila pergi ziarah orang sakit, pastikan tidak mengambil masa yang lama. 10 minit, 15 minit pun okey dah. Tapi masalah dia pi tu tuan-tuan, kadang-kadang dia pi tu ambil masa sampai sejam lebih, 2 jam. Sembang dengan pesakit 5 minit, sembang dengan bini pesakit tu yang setengah jam, sejam tu. Ni masalah kadang-kadang. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang dia sembang panjang sampailah pukul 12 kawan tu nak kena makan. Bini dia pun takkan nak halau kita balik. Bini dia kata apa? Ni tunggu sinilah, kita makan sekali tengah hari. Kita pula jenis tak faham bahasa, jenis otak tak faham bahasa. Oi, okey juga tu, kata perut pun tengah lapang meh. Jenuh pula bini dia nak kena pergi buka tin sardin, masak sardin pula kat kita. Tuan-tuan, sebab itu masa kena tengok, waktu kena ambil dalam kadar yang pendek. Yang ketiga, menundukkan pandangan pada perkara-perkara yang haram. Yang ni pun perlu untuk diambil cakna. Yang keempat, tidak banyak bertanya ataupun bercakap. Kawan tu duduk sakit, jangan banyak sangat bertanya. Tanya pun benda yang penting-penting. Yang kelima, menzahirkan kebimbangan dan keprihatinan terhadap orang yang sakit. Kita cakaplah perkara-perkara yang mana menjejukkan hati dia, kan? Janganlah kita cakap perkara-perkara yang menyebabkan dia stres dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Sebab itu bila kita jumpa dengan pesakit ni, antara perkara yang perlu kita buat adalah kita ucapkan kata-kata yang baik kat dia. Kata-kata motivasi. InsyaAllah ni 3-4 hari lagi sembuh lah. Tapi jangan jadi mulut capui. Duk sembang dengan kawan yang duk sakit ni. Hang ni cara hang sakit ni, aku teringat kawan kita Leman dulu ni. Macam hang lah sakit sebiji macam hang, 3 hari lepas tu mati. Kawan tu daripada esok mati, lah tu juga mati. Stres, kita kata macam tu. Sebab itu bagi motivasi dekat dia. Dan ada ulama yang menyebutkan, iaitu ingatkan dia tentang hutang. Kalau dia ada hutang, ingatkan dia tentang hutang. Dan seterusnya, doakan kepada pesakit. Kita tak payah baca doa panjang-panjang. Tuan-tuan pergi dekat kepala dia, pegang ubun-ubun dia, la ba'sa tahur insya-Allah. Cukup. La ba'sa tahur insya-Allah. Dah, tu paling ringkas. Nak baca lebih lagi, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfika, pun sudah. Simple dia. Ataupun kita malas nak hafal lebih-lebih, la ba'sa tahur insya-Allah. Dah cukup. Yang ni antara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tengok kawan kita tu tenat. Memang dia dalam sakarat, dah duk tarik dah ni, dah dalam keadaan sakaratul maut. Apa yang perlu dibuat? Antaranya kita doa kepada dia. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana Nabi di akhir hayat Nabi, antara doa yang Nabi baca, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku atas sakarat. Sebab sakaratul maut ni pedih. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok kawan kita yang mana dalam keadaan nazak, yang memang dah kita nampak dia tu macam dah nak meninggal dah, kita minta dekat Allah, ya Allah, bantulah dia di atas sakarat. Ya Allah, bantulah dia di atas sakaratul maut. Ini antara perkara yang boleh kita amalkan. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Dalam hadis ni, kesimpulan daripada 4 perkara ni, ada pandangan, ada sebahagian pandangan yang mengatakan tentang tidaklah semua itu ada pada diri seseorang kecuali dia akan masuk syurga, iaitu dikumpulkan 4 perbuatan ini dalam satu hari. Ini ada pandangan. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau kita ada rezeki satu hari kita boleh dapat 4 benda ni, alhamdulillah. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan, iaitu orang yang suka melakukan kebaikan, dan 4 perkara ini adalah kebaikan-kebaikan yang dia buat, yang terhimpun pada diri dia. Tak kira hari apa, mungkin hari ni dia ziarah pesakit, esok dia pergi tengok orang mati, mungkin pagi ni dia bagi orang makan, lusa dia puasa, tetapi benda tu berkumpul dalam diri dia.
maka layaklah dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, itulah salah satu daripada hadis yang menceritakan kepada kita, dan watak yang ada di dalam hadis ni adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kita nak kena rasa diri kita ini orang yang tidak dijamin syurga. Maksud dia kita tak selesa dengan keadaan kita. Kita jangan rasa selesa. Hari ini kita rasa kita selesa sangat dengan syurga. Kita dah rasa macam kunci syurga tu duduk dalam tangan kita dah. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, teruskan melakukan kebaikan, teruskan melakukan amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, buat sebanyak mungkin. Sebab kita tak tahu, mungkin ada amalan kita yang ditolak ataupun yang diterima. Dan kadang-kadang kita juga ada perkara yang kita buat hari ini, kadang-kadang membawa kita kepada dosa dan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedang tak sedang kadang-kadang kita perli orang. Sedang tak sedang kadang-kadang kita buka aib orang. Kadang-kadang kita duduk sembang, terbuka aib orang. Tambah-tambah hari ni tuan-tuan, viral pula satu klip video. Hari ni orang pakat bila mana duduk bercakap, dia akan troll benda tu. Dia akan menganjing perkara tersebut. Itu aib orang. Kadang-kadang kita termasuk dalam perangkap tu. Kadang-kadang kita juga, mata kita tengok benda yang tak sepatutnya. Tangan kita buat benda yang tak sepatutnya. Sebab itu kita cover dengan perkara-perkara sunat yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, orang yang melakukan amalan wajib, orang yang buat amalan wajib kerana dia cinta dekat aku, dia nak dekat kepada aku, ditambah pula dengan amalan-amalan sunat yang lain, amalan-amalan sunnah yang lain, maka Allah juga akan mencintainya dan dia akan menjadi orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita boleh ambil daripada hadis ni untuk saya, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Yang mana yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.